Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam tahun baru tahun 2022 kepada seluruh rakyat Malaysia dan khususnya kepada warga negeri Selangor yang dikasihi sekalian. Untuk makluman, pada hari ini saya ingin memaklumkan perkembangan terkini tentang peristiwa banjir besar yang telah melanda negeri Selangor bermula pada 18 hari bulan Disember yang telah berlanjutan sehingga beberapa hari ketika ini. Pada waktu ini, semua pusat-pusat pemindahan sementara yang mula beroperasi pada 18 Disember 2021 berikutan peristiwa banjir yang melanda selepas hujan lebat yang mulai turun pada 17 Disember telah ditutup sepenuhnya, dan yang terakhir ia melibatkan lebih kurang 40 orang warga negeri Selangor di daerah Kuala Langat yang mula berpindah balik ke rumah mereka 9.30 pagi semalam. Setelah ini adalah kawasan-kawasan yang terkesan, khususnya di Kampung Banting dan juga satu lagi buah kampung di daerah Kuala Langat yang melibatkan 40 orang daripada 6 buah keluarga yang terpaksa berpindah baru-baru ini, iaitu sekitar tanggal 4 dan tanggal 5 hari bulan Disember, dan semalam telah pulang sepenuhnya. Dan setakat semalam yang kita telah rekodkan, keseluruhan mangsa yang terjejas adalah seramai 47,762 mangsa daripada 11,237 keluarga di 227 pusat pemindahan sementara, sama ada sementara awam dan sementara swasta yang telah disusun atur dan yang telah dikendali dan dipantau oleh pihak kerajaan negeri. Pada malam 2 Januari 2022, dua pusat pemindahan sementara dibuka daerah Kuala Langat yang saya maklumkan tadi selepas banjir kilat berlaku pada hari tersebut, dan kini yang 40 orang mangsa daripada 12 keluarga, maafkan saya bukan 6 keluarga tadi, telah pulang ke rumah masing-masing 9.30 pagi semalam. Jadi maknanya on the record sekarang tidak ada mana-mana pihak yang tinggal lagi di pusat pemindahan sementara kerana mereka semua telah berpindah ke rumah masing-masing melaksanakan proses pemulihan, pembersihan dan juga pembaikan selepas peristiwa banjir tersebut. Antara usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri bagi membantu mangsa-mangsa banjir dalam program Selangor Bangkit semula akibat tragedi yang melanda adalah seperti berikut. Pertama, sehingga jam 10 pagi tadi, dengan sumbangan RM1,000 sebagaimana yang diumumkan program bantuan Selangor Bangkit pada 21 hari bulan Disember yang lalu, seramai 19,176 keluarga telah dibantu berpindah dan tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara menerima sumbangan RM1,000, dan keseluruhan bermakna 19,236,000 telah disampaikan sehingga jam 10 pagi tadi. Maknanya pada petang ini dan sebagainya masih lagi berlaku sesi-sesi penyerahan, dan saya percaya angkanya akan terus bertambah daripada masa ke semasa. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri turut menetapkan bahawa tarikh permohonan akan dilanjutkan sehingga 31 hari bulan Januari untuk semua keluarga-keluarga yang mungkin tertinggal, yang tidak terdaftar di PPS, yang memilih untuk tinggal di penempatan masing-masing ataupun berpindah ke rumah keluarga masing-masing. Sehingga 31 Januari ini kita akan buka lagi permohonan-permohonan untuk diterima di pejabat-pejabat daerah, di pusat-pusat khidmat masyarakat, di pengurusi-pengurusi MPKK yang kita telah bertanggungjawabkan oleh majlis, dan mulai hujung minggu ini petugas-petugas sukarelawan kita akan bergerak rumah ke rumah juga untuk mencari mana-mana rumah lagi yang belum mendaftar di bawah program Selangor Bangkit ataupun bantuan Selangor Bangkit yang kita telah umumkan pada 21 Disember yang lalu. Setakat ini 6 waris daripada 25 yang telah meninggal dunia telah kita berikan sumbangan RM10,000, dan insya-Allah hari ini juga ada beberapa nama yang belum dikemas kini, dan senarai itu akan kita kemas kini daripada masa ke semasa. Di sini juga saya mewakili pihak pentadbiran kerajaan negeri ingin mengucapkan takziah kepada Allahyarham Ikram bin Bakri, pegawai Majlis Bandaraya Subang Jaya yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu
ketika melaksanakan proses-proses pembersihan, dan beliau merupakan pegawai kesihatan di Majlis Bandaraya Subang Jaya yang sedang bertugas membersihkan rumah dan juga lokaliti dan kawasan yang terjejas, dan meninggal dunia berumur 39 tahun akibat serangan jantung dijangkakan ataupun disyaki. Dan bagi pihak Pejabat Beti Besar, kita akan turut menyumbangkan 10,000 kepada waris keluarga Allahyarham Ikram atas sumbangan dan bakti beliau, dan beliau terkorban ataupun meninggal dunia walaupun sakit tapi ketika bertugas dalam peristiwa banjir ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dianggarkan sekitar 21,784 petugas termasuk 10,000 sukarelawan serta petugas agensi kerajaan, penjawat awam, NGO dan orang awam telah membantu mempercepatkan kerja-kerja pembersihan susulan banjir. Sebanyak 3,503 aset kerajaan telah digerakkan bagi kerja-kerja ini. Kerajaan negeri juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan-kerajaan negeri, khususnya Negeri Kedah, Negeri Pulau Pinang, Negeri Terengganu, Perak, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan Johor yang datang memberikan bantuan-bantuan dalam pelbagai aspek, sama ada daripada segi sumber manusia, jentera ataupun kenderaan-kenderaan mereka dan sebagainya, untuk membantu proses pemulihan selepas bah besar yang melanda pada 18 hari bulan yang lalu. Sehingga kini ataupun sehingga pagi ini 77,000 tan sampah telah berjaya dikutip. Ini termasuk 47,000 dalam dashboard dan rekod KDEB Waste, dan selebihnya sekitar 30,000 lebih oleh pihak-pihak berkuasa tempatan yang dibantu oleh pihak-pihak seperti NGO, badan-badan bukan kerajaan maupun agensi-agensi negeri-negeri lain dan agensi-agensi persekutuan yang hadir. Di sini saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih khusus pada semua yang terlibat dalam program-program pembersihan ini, dan kita percaya menjelang 14 Januari 2022 maksimum fasa pertama kutipan sisa banjir berjaya diselesaikan sepenuhnya. Kalau ikut dashboard kita, sebenarnya by ujung minggu ini dah boleh selesai. Namun kita yakin ada sebahagian penghuni-penghuni rumah yang belum pulang. Yang belum pulang, belum membersihkan. Tetapi hampir keseluruhan di kawasan ke depan-depan rumah dan taman-taman mereka itu kita telah alihkan ke transfer station. Maksud saya, penyelesaian fasa pertama paling kurang kita dah selesaikan ke transfer station. Dan transfer station sebenarnya setiap hari kita alihkan. Sama ada transfer station milik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Seksyen 21 Shah Alam, ataupun transfer station sementara yang kita telah umumkan sebanyak 11 itu, yang sekarang ini diletakkan sampah-sampah di Seksyen 35, di Bukit Lancung, di kawasan Batu 14 Hulu Langat sebagai contoh, yang sekarang ke dalam proses kita nak bawa ke pusat-pusat pelupusan sampah, sama ada di Tanjung 12 ataupun yang terletak juga di Jeram, Kuala Selangor. Jadi semua sampah-sampah di depan rumah secara asasnya dan juga di depan taman kita telah keluarkan sepenuhnya. Cuma kita menyedari daripada masa ke semasa ada beberapa hal yang timbul. Antaranya ialah orang-orang yang belum lagi pulang ke rumah dan agak lewat membersihkan rumah. Jadi ada beberapa tinggalan-tinggalan. So fasa pertama maknanya machinery kita yang kita gerakkan ratusan itu tiap-tiap hari itu, mulai 14 ataupun mulai Jumaat depan, saya rasa dah tidak akan bergerak sebagaimana lazimnya sebelum ini. Terbaliknya kita akan tetap menghantar pasukan-pasukan pemantau untuk membersihkan lokaliti-lokaliti kawasan, dan kita anggap fasa pertama telah selesai. Apakah ada fasa kedua? Fasa kedua pembersihan iaitu kita akan menjurus kepada tinggalan-tinggalan. Sebab ada sebahagian yang menyewa daripada mereka syarikat swasta, roro ataupun kenderaan-kenderaan lori. Ada sebahagiannya mengambil jalan pintas, membuang di tepi-tepi jalan. Itu kita dapati memang banyak kes-kes yang berlaku, dan itu adalah proses kedua yang kita akan bersihkan semua, dan transfer station yang kita ada juga kita akan cuba selesaikan dalam tempoh maksimum 2 minggu. Tapi kita letakkan parameter 1 minggu untuk kita selesaikan majoriti daripada sampah-sampah yang berlungguk di kawasan-kawasan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk membersihkan longkang-longkang pula. Ini tanggungjawab KDEB Waste yang sedia ada. Yang saya tahu di sebahagian tempat longkang-longkang tersebut bukan hanya
ditempatkan ataupun terletaknya sampah-sampah, tetapi juga terdapat selut dan sebagainya yang kita akan lakukan dalam fasa kedua yang kita anggarkan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh 14 hari bulan ataupun hujung minggu hadapan. Jadi maknanya target dan sasaran yang kita letakkan 2 minggu untuk pembersihan itu berjaya dicapai. Mungkin ada sedikit terlebih waktu sekitar 1-2 hari, tapi secara asasnya kita telah berjaya selesaikan pemulihan pembersihan bagi mereka yang dah letak di luar rumah. Sekarang di fasa kedua kita nak kutip lebihan-lebihan lagi kerana mereka lambat membersihkan rumah mungkin, ataupun ada orang yang buang di tepi-tepi jalan dan di transfer station, dan pembersihan longkang-longkang yang turut terkesan daripada peristiwa banjir tersebut. Sementara itu, yang ketiga saya nak maklumkan di sini juga, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 9.18 juta ringgit Malaysia bagi 13 projek yang dikawal kelola oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor dalam usaha-usaha pengukuhan tebing-tebing sungai, pembinaan ban-ban sungai, pembinaan aras platform TNB, pembelian set penghidup mudah alih ataupun mobile genset, dan penambahbaikan sistem amaran banjir di kawasan titik penting ataupun hotspot. Ini telah dibentangkan semalam dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri khas yang saya pengerusikan, dan peruntukan segera sebanyak 9.18 juta telah diluluskan untuk kerja-kerja yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Kerja-kerja Jabatan Pengairan dan Saliran ini adalah kerja-kerja darurat dan sangat perlu, dalam kategori yang perlu kita buat segera, dan sebab itu 9.18 juta telah diluluskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dalam kerja-kerja yang sedang dibuat dan kerja-kerja yang akan dibuat dalam tempoh 1 bulan daripada sekarang untuk kita selesaikan. Seterusnya, Kerajaan Negeri juga telah meluluskan semalam 31.7 juta ringgit Malaysia untuk Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor dalam projek-projek kritikal darurat yang perlu seperti pembersihan runtuhan cerun dan tebing jalan. Dan kita senaraikan di sini termasuk pembersihan cerun dan tebing sepanjang laluan B32 Jalan Peras, Kuala Kelawang, Jalan Sungai Loi, Sungai Lalang, Jalan Ladang Caledonian Batu Arang, Jalan Rawang Kuala Selangor, Jalan Selayang Kepong, Jalan Tampines 1, Jalan Rahidin dan Jalan Jati Petaling, penggantian jambatan Sungai Jenderam, laluan B48 Jalan Dengkil Sepang, dan kerja-kerja membaik pulih jalan rosak di Jalan Sungai Lui, Sungai Lalang dan juga Bukit Peras. Ini 31.7 juta telah kita luluskan daripada dana negeri untuk kerja-kerja segera dan perlu yang kita anggap perlu dilaksanakan segera. Kalau tak dilaksanakan, ia tidak akan keadaan laluan dan juga kemudahan seperti jalan dan lereng bukit akan terjejas dan sebagainya masih lagi ditutup. Apa yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, sepanjang jalan di antara Genting Peras dengan Kelawang sebagai contoh, itu memang hampir tertutup sepenuhnya, dan sekarang kerja-kerja giat sedang dibuat. Pembersihan hanya untuk membenarkan machinery masuk baru selesai sekitar 2-3 hari lagi. Itu untuk jentera masuk. Laluan belum lagi dibuka, mungkin mengambil masa sekitar 1 hingga 2 bulan, dan juga termasuk senarai yang saya maklumkan sebentar tadi. Seterusnya, kita telah mengenal pasti keperluan peruntukan sebanyak 396 juta, yang mana peruntukan-peruntukan ini diperlukan untuk keseluruhan infrastruktur yang diperlukan oleh pihak Jabatan Kerja Raya di seluruh negeri Selangor hasil daripada kesan daripada bah ini. Dan insya-Allah saya akan berbincang sebab ada sebahagian yang melibatkan jalan-jalan persekutuan dan sebahagian besarnya melibatkan jalan-jalan negeri. Untuk di jalan-jalan negeri saja, peruntukan yang kita perlukan adalah sebanyak 275 juta ringgit Malaysia daripada 398 yang telah kita pernah pasti. InsyaAllah saya sedia nak berbincang dengan pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri terutamanya dengan peruntukan yang sedia ada untuk membaik pulih infrastruktur dan proses-proses seterusnya. Keenam, setakat 4 Januari sebanyak 908 unit
rumah melibatkan 8 daerah telah dikenal pasti untuk dibaik pulih atau dibina baru. 876 adalah baik pulih dan 32 perlu dibina baru. Kerajaan negeri sedang meneliti senarai penuh untuk dimutamatkan dalam masa terdekat, dan semalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah mempertanggungjawabkan kepada Yang Berhormat Wabi Roziah Ismail, Esko Perumahan Kerajaan Negeri Selangor, untuk melihat keseluruhan rumah-rumah ini dan juga keadaan-keadaannya, apakah bantuan-bantuan sokongan yang boleh disampaikan dan diperlukan untuk membaik pulih. Ada beberapa pengumuman yang telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan, sudah pasti kita akan matchkan dengan keperluan-keperluan tersebut. Di samping pihak Lembaga Zakat Negeri Selangor turut boleh membantu membaik pulih rumah-rumah tersebut, dan sebahagiannya rumah-rumah tersebut telah dikenal pasti di daerah Hulu Langat hasil daripada koordinasi pejabat daerah Hulu Langat dan juga Esko Pemantau di kawasan Hulu Langat, iaitu Wabi Hariri Osman, yang mana secara keseluruhan 32 rumah yang ada di daerah Hulu Langat itu telah sedia dibina semula oleh pihak Lembaga Zakat, termasuk memberikan sewa kepada mereka sementara rumah-rumah mereka itu perlu dibina semula. Dalam masa yang sama, rumah-rumah yang dibaik pulih kita mempunyai pelbagai kategori, dan sekarang Yang Berhormat Wabi Roziah akan memantau ke setiap kategori-kategori tersebut supaya kita boleh menetapkan berapakah sumbangan-sumbangan yang diperlukan ataupun berapakah keperluan untuk membaik pulih rumah-rumah yang terkesan. Kalau ikutkan, ada pelbagai degree ataupun pelbagai tahap kerosakan-kerosakan bagi rumah-rumah tersebut. Saya ingin ucap terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor yang menyatakan komitmen. InsyaAllah pelarasan akan dibuat oleh Wabi Roziah, dan insyaAllah saya percaya dalam tempoh seminggu daripada sekarang, beliau ataupun kerajaan negeri akan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan bagi rumah yang hilang ataupun yang roboh semuanya, dan juga baik pulih rumah-rumah yang terkesan daripada banjir. Ketujuh, sebanyak 1,407 pencawang elektrik telah berjaya dipulih oleh TNB, manakala 367 menara-menara telekomunikasi telah berjaya dibaiki akibat daripada peristiwa banjir tersebut yang menyebabkan kerosakan-kerosakan tersebut. Semalam juga pihak kerajaan negeri telah mendapat taklimat yang menyeluruh daripada unit bencana negeri dan agensi-agensi berkenaan, dan kita telah mengarahkan unit bencana negeri untuk segera merangka protokol dan prosedur yang terkini untuk kita mengemaskini kesiapsiagaan kita berdepan dengan bencana-bencana, dan insya-Allah perkara itu akan dimutamatkan dalam retreat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada Februari nanti, supaya kita dapat menangani peristiwa banjir dengan saiz dan juga keadaan sebagaimana yang telah kita hadapi baru-baru ini, berbanding dengan peristiwa-peristiwa sebelum ini yang saiznya, jaraknya, lokalitinya adalah lebih kecil berbanding dengan apa yang telah berlaku pada 18 hari bulan yang lalu. Saya juga ingin memaklumkan pada bulan Februari nanti kita telah menetapkan beberapa peruntukan, dan kita akan melaksanakan program Back to School khas kepada mangsa-mangsa banjir, dan kita telah mensasarkan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit Malaysia, dan kita juga mensasarkan 40,000 penerima di kalangan anak-anak yang mungkin terkesan daripada peristiwa banjir ini, dan mekanismenya sedang diperkemaskan. InsyaAllah pada bulan Februari nanti kita akan laksanakan di daerah-daerah, di setiap daerah-daerah dengan senarai nama ketua-ketua isi keluarga yang kita ada, dan juga hubungan-hubungan serta capaian ataupun kajian yang akan dibuat oleh pihak kerajaan, oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan pemimpin-pemimpin akar undi kita seperti ketua-ketua kampung, ahli-ahli majlis, dan juga sahabat-sahabat kita di peringkat akar undi. Jadi itu sedikit perkembangan tentang banjir negeri. Jadi saya nak buka kepada soalan kita nak dikemukakan. Silakan. Hulu Langat. Melalui pejabat daerah Hulu Langat terutamanya, kita dah mengenal pasti lokaliti-lokaliti tersebut, dan kita akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya
Di antara langkah-langkah yang kita buat, yang saya umumkan 9.18 juta itu ialah pengukuhan ban dan pengukuhan tebing-tebing sungai. Mana pengukuhan ban ini akan mengelakkan ban-ban pecah sebagaimana yang telah menyebabkan banjir pada 18 hari bulan yang lepas. Sebahagian daripada peristiwa banjir tersebut adalah kerana ban yang pecah, dan ban itu telah meluruhkan air daripada sungai, di samping ditambah dengan jumlah hujan yang tinggi yang menyebabkan beberapa kawasan seperti Bukit Lancung, Lancung Jaya, Kampung Lombong, di Dingkil, Kampung Cemperai, Kuala Langat, Dikil, maksud saya Sepang, di beberapa lokaliti lain lah, di Labuhan Dagang, di Bukit Canggang yang terkesan. So, sebahagian daripada projek yang kita buat itu adalah pengukuhan tebing, dan kita kenal pasti sebahagian daripada tanah-tanah tersebut adalah tanah hak milik. Jadi bila tanah hak milik, kita kena uruskan yang sebaik mungkin, jaraknya, reserve-nya juga betul. Jadi yang bukan hak milik, jadi kita kena atur semula lah. Mungkin kita boleh tawarkan rumah selangurku dan sebagainya supaya mereka dapat penempatan yang selamat dan terjaga daripada bencana di masa depan. Ya, silakan. Datuk Syed nak tanya, ada pekerjaan sambung dengan menilai berapa jumlah kerugian peserta banjir bersama bawah ini, dan juga soalan seterusnya, ada lipas bajet untuk tahun ini tak? Lipas bajet untuk menunjukkan bajet dan sebagainya. Kita sedang melihat semula, dan insya-Allah perbelanjaan kita ini perbelanjaan segera kita akan laksanakan. Jika ada keperluan perbelanjaan tambahan, kita akan buat pada bulan Mac nanti. Saya jangkakan perlu ada sedikit perbelanjaan tambahan, dan alhamdulillah hasil kerajaan negeri pada tahun ini sebenarnya telah melepasi daripada sasaran. Sasaran kita 2.2 bilion ringgit Malaysia. Kita dapat kutip 2.227 bilion kalau tak salah saya. Berapa hari, 31 hari bulan Disember. Maknanya melebihi daripada sasaran, dan kalau ada keperluan tambahan dan ada keperluan tambahan. Setakat ini shilling kita letakkan 100 juta ringgit Malaysia. Saya rasa kita perlukan laksanakan beberapa tambahan-tambahan baru, dan kalau tambahan baru dibuat itu kita kena lakukan, maknanya kita perlu membuat perbelanjaan tambahan. Jumlah keseluruhan kerugian belum diakumulitkan lagi, tapi apa yang sebut tadi 300 lebih juta itu, maaf saya 396 juta itu adalah jumlah kerosakan infrastruktur yang perlu diperbaiki. Jadi ia melibatkan satu angka yang besar, dan kita akan cuba laksanakan dengan secepat mungkin, walaupun dia mungkin mengambil masa tertentu. Soalan lain? Yep. Boleh tak nak tahu tentang komen Datuk Seri berkenaan dengan pusat rekreasi air terjun Sungai Gambai yang ditutup sebab pengunjung tu, berapa lama ambil masa untuk baik pulih kawasan tu? Itu kita memerlukan khidmat nasihat daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor, sebab ia di bawah kelolaan mereka dan atas nasihat mereka. So di sekitar Gabai itu saya tahu luruan air daripada kepala air yang telah meranjau daripada batu 23 sampailah ke batu 10 itu telah memberikan kesan yang buruk kepada keadaan struktur tempat perkelahan tersebut. So saya anggarkan sekitar sebulan minimum kita perlukan untuk baik pulih kawasan-kawasan tersebut, dan angka itu sedang dibincangkan dengan pihak Jabatan Perhutanan Negeri. Minimum 1 bulan. Datuk Seri, soalan lain. Saya menerima aduan daripada penduduk di Dusun Tua berkenaan dengan projek untuk mendalam dan meluruskan Sungai Langat. Dikatakan projek itu adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah banjir di sana. Dan pada 15 hari bulan Disember hari itu, ada satu taklimat dijalankan oleh Aidon Hulu Langat, YB Henry, bersama dengan CEO Hulu Langat, Ami Ahmad, berkenaan dengan perkara itu. Dan orang penduduk dah bertanya soalan tentang pelanja panjang banjir di sana. Tapi YB Henry memaklumkan kerajaan negeri tiada peruntukan untuk meneruskan projek tersebut. So, nak dapatkan pandangan Datuk Seri berkenaan perkara itu. Sebahagian daripada projek di Sungai Langat itu adalah permohonan kita dalam rancangan Malaysia ke-12. Ada sejumlah peruntukan, tak silap saya 1 bilion lebih,
itu adalah sambungan di antara Sepang dan Kuala Ulu Langat dan kawasan sekitarnya. Ia adalah satu projek rancangan Malaysia yang ke-12 ya sekarang, ke-13 dah, 12 ya. Rancangan Malaysia ke-12 dan mengambil masa 5 tahun, dan kerajaan negeri akan mengambil masa daripada 5 tahun tersebutlah untuk melaksanakan. Mungkin di tahun ini tak ada dan sebahagian peruntukan kepada persekutuan, tapi apa yang berlaku dalam peristiwa banjir kali ini kita telah memperuntukkan tadi, sebahagiannya adalah di sungai-sungai di sekitar Kuala Langat ataupun Hulu Langat yang memerlukan pendalaman, yang memerlukan dredging dan memerlukan pengukuhan tebing. So projek-projek itu sedang dibuat walaupun pada ketika itu tak ada dan kita kena review balik, tapi hasil daripada nasihat daripada JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, yang kita bentangkan semalam, ia telah dimulakan beberapa hari yang lepas. Okey, ada soalan lain? Kita letakkan 2 minggu juga, kita tak nak terlalu ambitious, tapi ia melibatkan banyak kerja pembersihan pula. Ada sebahagian sampah-sampah tu masih lagi di belakang rumah-rumah. Ada sebahagian sampah-sampah lagi tertinggal di longkang-longkang. Dan juga ada sebahagian yang belum lagi bersihkan. Jadi kita ambil masa 2 minggu sebab dia tidak boleh menyeluruh dulu. Sebab fasa kedua bukan itu saja, sebab kita juga nak alihkan daripada transfer station. Kalau kita tengok di Batu 14, di Padang Bola tu, kita lihat sampahnya yang melonggok tu sangat tinggi. Ia tak akan kekal. Jadi kita letakkan 2 minggu sasaran kita untuk kita bersihkan dan cleankan. Walaupun di pihak KDEB Waste mereka kata dalam tempoh seminggu mereka boleh buat, tapi kita nak lihat faktor cuaca dan mungkin tambahan-tambahan terkini daripada mereka yang belum bersihkan rumah dan sebagainya. Yap. Secara asasnya sebahagiannya telah dibawa keluar, sebahagiannya ditinggalkan, diletakkan. Sebab bila kita buat transfer station, sebabnya kita nak percepatkan trip ataupun kita nak percepatkan pungutan di kawasan-kawasan perumahan. Kalau kita ikutkan di peringkat awal dahulu, seawal 22 hari bulan kita mula, sebelum wujudnya transfer station, kenderaan-kenderaan kita terpaksa beratur sampai 2-3 jam dijeram dan juga di Tanjung 12. Jarak perjalanan mungkin 45 minit, tetapi mereka terpaksa tunggu 2 jam kerana queue, kerana jalan rosak dan sebagainya. So dengan wujudnya transfer station, kita keluarkan dulu daripada kawasan-kawasan perumahan dengan segera supaya penduduk-penduduk tidak terganggu dengan tinggalan-tinggalan dan sisa-sisa banjir akibat daripada kejadian kes banjir yang terlepas. Jadi apa tujuan kita, fokus kita yang pertama kita selesaikan. Bagi pihak MBSA sebagai contoh, hanya Taman Seri Muda lagi belum selesaikan. InsyaAllah esok saya akan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan dan Marikan untuk sama-sama datang dan melakukan pembersihan menyeluruh dengan 1,000 sukarelawan kerajaan negeri, 1,000 sukarelawan kerajaan persekutuan untuk melakukan pembersihan mega di lokaliti kawasan Seri Muda terutamanya. Tetapi asasnya di depan kawasan Seri Muda dan sebagainya kita dah keluarkan. Ada tak lagi? Ada, sebab ada rumah yang belum lagi dibersihkan kerana pemilik belum pulang ke rumah, kita dapati. Ia didapati juga dekat Hulu Langat dan juga di Seri Muda. Sebahagian besar kawasan Bukit Lancung, Kampung Tengah, Kampung Seri Aman, ya, di kawasan Bandar Baru Kelang dan sebagainya, kita telah selesaikan dan kita yakin telah capai tahap 100%. Yap. Kalau kita sebutkan boleh, sampai hujung bulan ini insya-Allah semuanya akan back to normal, tetapi proses infrastruktur akan mengambil masa. Macam saya sebut, evacuation diikuti pembersihan dan penyampaian sumbangan adalah fasa kedua. Melepas 31 hari bulan, kita nak tumpu pula kepada usaha-usaha infrastruktur, baik pulih infrastruktur yang terkesan yang banyak jalan runtuh, tanah runtuh dan sebagainya. So that plan, the macro plan tu memang dah ada, ditetapkan dalam presentation PC saya pada 21 hari bulan yang lepas dan kita sedang lalui. Dan sebenarnya kita berada dalam on time. Kalau terlewat pun dalam sekitar 24 jam ke 48 jam daripada sasaran kita atas faktor cuaca dan juga jumlah kesan yang wujud daripada banjir. Okey? Ada? Yes. Projek meneruskan Sungai Langat tu dia bermula bila, sebab saya dapat tahu yang dia mula di Sepang tapi terhenti di Duri Sentul.
Ya, itulah yang saya sebutkan. Itulah yang kita nak sambung daripada rancangan Malaysia ke-12. Saya ingat kosnya dekat 1 bilion yang kita pohon daripada kerajaan persekutuan terutamanya dan itu sedang dipertimbangkan semula oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, dan itu disuarakan, kita hantar secara bertulis dan kita hantar secara kita juga sampaikan ketika dalam sesi libat urus yang melibatkan semua exco dan agensi negeri dengan Tok Pa dalam pertemuan selepas pembentangan RMK ke-12 yang lepas. Beliau memaklumkan kita boleh membuat review yearly. Ya. Dalam rancangan Malaysia ke-12 itu tak ada yang telah dibentangkan oleh Tok Pa, dan yearly kita boleh review. Dan sebab itu kita nak minta ia perlu. Dengan kejadian banjir ini dia sangat perlu. Tapi kerja-kerja yang sangat segera tadi, yang sebahagian 9.18 juta telah dimulakan untuk membetulkan tebing-tebingnya dahulu. Sebab kalau tebing-tebing tu kita biarkan dia terus rapuh, kemungkinan dia akan mengundang bencana yang kita tidak jangkakan. Maksudnya yang untuk peruntukan tambahan 9.18 juta dengan 31.7 juta dan memang dimulakan ada segera macam mana? Dia segera, dia akan dimulakan semalam. Semalam kita dah mulakan. Sebahagiannya dah mula pun. Kerja-kerja pengukuran tebing, kalau kita datang ke Batu 15, Batu 16, sekarang kita lalu di kawasan Hulu Langat, kita lihat jengkaut-jengkaut di dalam sungai untuk mengukurkan tebing-tebing yang runtuh dengan membuat kerja-kerja pengukuran ban dan pengukuran tebing. Itu sebenarnya sedang dibuat dan telah dibuat. Jalan di antara Genting Peras sampai ke Kelawang sekarang tengah dibuat. Sebab tu saya tahu within 1 or 2 days kita boleh selesaikan untuk jentera masuk saja dulu, membersihkan tanah-tanah runtuh. Sebab di situ saja ada lebih 30 poin tanah runtuh yang perlu dibuat, dan kerja pengukuran tanah runtuh itu dia melibatkan masa dan juga tempoh yang agak panjang. Di sempadan Pahang dan juga Gombak, Jalan Lama Gombak juga masih lagi ditutup untuk kenderaan ringan sebagai contoh, kerana kita dapati kawasan itu juga terdapat risiko-risiko tanah runtuh dan sebagainya. Okey? Clear? Okey, tak ada lagi dah. Terima kasih banyak.